bila saya rasa harga emas yang naik, saya kata Kak Su, tak apalah, saya jual lah. Okey, Kak Su pun akan beli, dia akan tolak balik apa yang saya pernah pinjam dan tolak kos simpan tersebut. Faham ya? So ini namanya conversion. Okay, facility conversion is based on cash advance. Ini syarikat Continental advance cash ke anda in exchange for you to keep your gold dalam holding dia. Okay, dan untuk servis ini dia akan charge kita 3.5%. Now saya nak buat satu perbandingan yang sangat simple. Dekat market, business conversion ni bukan business yang baru. Business conversion ni dalam market, kalau orang Melayu panggil pajak. Faham ya? Dia lebih kurang sama. It's almost the same tapi tak sama. Saya akan tunjukkan beza dia kat mana. Okey. Tapi untuk kita buat perbandingan dari segi advance dari segi cash value saja, bila anda ada emas dalam your saving account dan anda letak dalam holding, cash value yang akan terima ialah 91%. Okey. Ini kita boleh go in details sebab kalau daripada cash to gold to cash 85%, gold to cash 91%. Ini you boleh duduk dengan your dealer, dia akan tunjuk satu calculation yang lebih tepat. Okay, tapi the cash value is 91% dibanding dengan kedai emas. Kalau you letak aset dekat kedai emas untuk disimpan, dia akan kasih cash value 70%. Bank, saya ambil bank, contoh saya pakai kat sini, contoh bank rakyat, di mana dia boleh pajak dia punya emas kepada rakyat, dia akan bagi cash value 70%. Daripada cash value conversion saja, kita paling tinggi di pasaran, you boleh check. Satu. Nombor dua, upah simpan. Kos untuk simpan dia, holding cost dia paling murah di pasaran ialah 9%, bukan Continental 9%, average di pasaran ialah 12%. That means all your banks yang ada conversion, semua bank-bank yang ada business conversion ni akan charge 12% setahun. That means dia charge 1% sebulan. Contoh ialah seperti bank rakyat. Siapa yang pernah pakai Arano bank rakyat? Tak pernah pakai? Oh, okay. So, jadi pajak sana, dia kena bayar. Kalau lepas simpan dia 1% sebulan. Tapi kalau dia pergi kedai emas, dia pergi katalah dia pergi jalan dekat mana-mana lah, dekat Penang ke mana kan, dia akan tengok diiklankan 2% a month atau 1.5% a month. Ini ialah charge disimpan yang dikenakan oleh kedai emas untuk disimpan barang dekat kedai dia. Faham ya? Dekat Continental kita charge juga, tapi kita charge berapa? 3.5% a year. Okay, 3.5% setahun, lebih murah daripada you ambil loan. The cost of money is so low dengan kaedah, sehingga kan you boleh buat di setiap bulan. Okay, saya akan tunjuk cara ni sebentar. So minimum untuk membuat conversion ni ialah RM150 sahaja. Dan di sini ialah apa yang di sini is the most important part. Lupakan semua ni. Walaupun kat sini pun kita dah menang, walaupun kat sini kita menang, sebenarnya kita paling menang, kita paling win dekat sini. Sebab apa? Kalau kita ambil dua jenis conversion yang kontrak dekat dalam pasaran ni, satu nama dia Arano, satu nama dia Tawaruk. Yang kita pakai ni Tawaruk. Kita buat perbandingan. There is one big difference. Satu difference yang sangat-sangat besar. Dengan Arano, kontrak bila kita buat satu conversion dengan Arano, dia akan buka kan kontrak 6 bulan, 12 bulan atau 18 bulan. Di dalam tempoh tersebut, kalau anda gagal untuk membayar balik duit yang dia pernah di advance, apa yang akan terjadi? Yes. Jadi kalau you rajin baca iklan, every quarter dari banyak ada sale kan. Itu ialah penjualan emas pajak, right? So gagal, emas dilelong. Namun demikian, Continental tidak pakai kontrak Arano. Kontrak kita namanya kontrak Tawaruk. Dalam kontrak Tawaruk, conversion yang kita berikan berdasarkan kontrak ini tidak ada batas waktu pembayaran balik. Saya ulang, dalam kontrak ini tidak ada batas waktu untuk bayar balik.
there is no repayment period. Tak ada 6 bulan, tak ada 12 bulan, tak ada 18 bulan. Signifikan tak ni? That means bila kita buat satu conversion, kita letak emas kita dalam holding, kita boleh pilih untuk nak bayar balik 10 tahun ke, 5 tahun ke, selama-lamanya ke, atau kalau rasa macam tak nak bayar, boleh. Sebab dia tak ada batas waktu. Kalau nak bayar balik pun boleh. So dia ada satu, disebabkan dia bagikan satu pelonggaran seperti ini, kita boleh buat satu asumsi bahawa quantum metal lebih percaya pada emas itu membayar balik hutangnya daripada kita. Dan ini betul tak? Betul. Kalau you pergi kat bank, katalah bank rakyat bagi kita cash advance, dia mengharapkan kita untuk bayar balik. Tapi dalam sistem quantum metal, dia lebih put the trust on the goal untuk bayar balik. That's why tekanan ni tak ada dekat kita. Faham eh? Bagus tak sistem ni? Bagus. Okay, so tidak ada penalty. So dia 30 tahun pun boleh. Boleh. As long as, you jangan lupa as long as kita ada cost 3.5% a year. Kita bayar. Yes, cost ni kita bayar at the point of termination. Jadi bila kita terminate baru dia ada. Right. So nak buat satu simulasi. Saya lama sangat. Nak buat satu simulasi fikiran sekejap. Tadi ingat tak yang pertama sekali saya cerita harga emas sekarang 320. The last time benda ni jadi 100, di titik manakah dia jadi 100%? 5 tahun yang lalu kan? That means 5 tahun bahagi 100% lebih kurang berapa? 20% setahun? Anggaplah 20% setahun. Kalau katalah hari ni kita pajak duit emas senilai 100,000, kalau harga dan kita dah ambil duit tu, hari ni kita dah ambil duit dah, ambillah 85% cash value, right? If kalau pergerakan emas ni sama seperti 5 tahun yang lalu, 20%, in 5 years, yes, kita punya emas akan double. Bila emas kita double, kita nak keluarkan balik quantum metal, formula dia ialah dia akan tolak balik advance yang dia pernah bagi kita, tolak balik 3.5% sahaja. Itu saja. So that means apa yang kita letak sekarang, in 5 years to 7 years, kita boleh dapat balik. So konsep ni sangat powerful sebab apa? Kita boleh beli, katalah dalam hidup kita akan membuat keputusan pembelian aset. Contoh nak beli rumah, nak beli kereta, atau kadang-kadang kita ada perbelanjaan besar, nak kahwin, nak kenduri, atau kadang-kadang nak pergi bercuti. Every time kita buat decision macam ni akan involve perbelanjaan yang besar, 10,000. So what if sekarang ada satu kaedah di mana kita boleh sandarkan dulu dengan emas semua jenis perbelanjaan kita, dan insyaAllah akan dapat balik dalam jangka waktu 5-7 tahun. Bagus tak? Bagus. Ini namanya mengelakkan perbelanjaan kita hangus. Sebab alternatif kepada metod ini, alternatif kepada kaedah ini ialah kita belanja tak dapat apa-apa. Okay? So now kita belanja boleh dapat. Faham kan? Okay. Boleh tanya soalan? Boleh. 3.5 ni setahun kan? Setahun. Setahun. Tapi nak setahun, 10 tahun. Jadi 3.5 tu dia ambil daripada kenaikan value emas kita. Tak. 3.5% ni, katalah dia ada 100 ringgit, RM1,000. Cash value dia adalah 850. Right? 3.5% itu akan kali cash value ni saja. Untuk tahun-tahun yang akan datang dia akan boleh simpan. Yes. Dan dia bukan kira, dia bukan punya bayar setahun. Dia kira prorate per day. So dia akan bahagi 365 hari. So setiap hari dia ada dalam simpanan, dia akan tolak. Dia akan tambah. So that means katalah dia simpan selama setahun setengah, dia kira setahun setengah ni.
Diikut per hari. Jadi masa one point you have to pay Masa you pay tu masa you nak withdraw tu, kat situ lah dia tolak. to withdraw. Masa withdraw. Masa buat isi itu. Tak, masa withdraw tak ada aturan itu. Kalau kita simpan 10 tahun, Masa nak withdraw baru dia akan tolak year 1, year 2, year 3. Tapi your 3.5% is based on the advance value, not on the gold. Dia lain sikit. Okay, portfolio ketiga, gold asset enhance. Okay, yang ini I nak jual fokus sekejap. Ini adalah produk kita yang paling best seller. Saya letak best seller lagi. Best seller produk. Sebab apa? Di sini kita dapat kita dapat beli emas dan dalam satu konsep yang dinamakan konsep simpan ganda kan. Satu di mana kita dapat beli emas dan kita diberikan leverage, physical leverage ni pada yang experience, yang melabur sangat suka dengan produk ni. Sebab apa? Dekat sini kalau nak buat duit yang banyak dalam jangka waktu singkat, kita biasanya guna satu teknik yang kita panggil other people's money. Jadi kita akan cari leverage atau advantage yang kita boleh pakai dalam bubble kita yang tak pakai duit kita sendiri. So inilah leverage yang saya maksudkan. Di mana dalam account ini kalau anda masuk RM10,000, kalau harga emas naik 1%, you boleh atas modal you boleh untung 10%. Kalau harga emas naik 2%, okay, so kalau risau. Okay, so kalau you masukkan duit dalam account, kalau harga emas naik 1%, you akan untung 10%. Kalau harga emas naik 2%, you akan untung 20%. Kalau harga emas naik 5%, you akan untung 50%. So this is the concept. Ini adalah advantage menggunakan sebuah konsep leverage. Yeah. Saya akan terangkan feature dia dulu, lepas tu saya terangkan macam mana kita pakai. Ada dua produk dalam portfolio ni, iaitu JE10 dengan JE5. JE10 bila kita beli, markup dia 3%, JE5 markup dia 4%. Faham kan? Satu unit, dia jual by unit. Satu unit dalam JE10 ni harga dia $250. Okay? Dia lebih kurang berapa? 1,000 1,500 lah. 1,000 lebih. J5 harga satu unit lah $25. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selama-lama ni saya pernah beli ni sekali, saya tak suka. Sebab ni buang waktu. Sebab kita saya dah pula beli 25 ni pasal RM100 kan. Kalau untung 20% baru RM20. Tunggu dia masak sama lama. Baik kita letak ini berpandu sikit kan. So kita fokus pada JE10, right? So ni abaikanlah. Okay, next, leverage physical. That means konsep saya nak ajar konsep saja. Bila kita beli emas dalam akaun ini, kita hanya bayar wang muka sebanyak 10% sahaja. Daripada nilai total 90% adalah pembiayaan automatik yang diberikan oleh fundamental ke dalam akaun ini. Okey, automatik maksudnya apa? Ini kita tak payah apply, tak ada sitos, tak ada secret, tak perlu. Macam ni nak buat refinancing, nak ambil loan, minta 10%, bank tak automatically bagi 90%. Dia tengok dulu you bayar ke tak dan sebagainya kan. Tak ada, dia automatically dia akan bagi you leverage 90%, direct masuk dalam akaun JE. Kos pembiayaan dalam bentuk apa? Dalam bentuk emas. That means kalau kalau $250 ni boleh beli 4 gram, dalam akaun ni selepas pembiayaan ni akan menjadi 40 gram. Faham ya? 10 kali ganda. Kos pembiayaan ialah 3.5% per tahun.